Cadangan buku seterusnya adalah Formula Kulit Cerah yang ditulis oleh Puan Mary. Okey, sebenarnya saya dah ikuti Puan Mary ni dan kelas-kelasnya dah agak lama. Dan sebelum ni saya juga pernah membeli buku beliau tentang 100 soalan tentang kulit, tak salah saya. Okey, dan disebabkan cara tulisan Puan Mary sangat baik, sangat informatif, membantu saya lebih faham. Saya membuat keputusan untuk dapatkan buku yang inilah, yang buku Formula Kulit Cerah ni lah. Dan sebenarnya ia lebih kepada cara kita menjaga kulit kita dengan rutin yang sihat. Okey, mungkin benda ni bukan kepada semua orang lah, tapi untuk saya sendiri, saya dapati lambakan informasi tentang produk penjagaan kulit sangat-sangat mengelirukan. Dan untuk saya sendiri, secara jujurnya, bila saya lihat informasi yang pelbagai, dia menjadi sesuatu yang mengelirukan sebab saya tak suka sangat subjek ataupun tentang penjagaan kulit muka ni. Pada saya nak benda tu simple dan work dan berjaya. Itu adalah saya lah, honestly, sebab saya memang tak suka kaji dan nak fahamkan. Pada saya dia terlalu kompleks. Tapi disebabkan berkali-kali mencuba dan membazirkan wang kerana produk yang saya cuba tu tak sesuai dengan kulit saya terpanggil lah juga untuk cuba untuk mengikuti kelas-kelas supaya saya dapat pemahaman yang lebih berstruktur, yang benar. Sebab kadang-kadang kita faham bila sesetengah syarikat ataupun kolom majalah yang mengeluarkan cadangan-cadangan produk, mereka sebenarnya ada sedikit bias atas sebab-sebab tertentu, tapi disebabkan cara penulisan tu yang dari awal telah dirancang, menyebabkan saya tersalah faham tentang apa yang saya perlukan sebenarnya. Dan sebab tu saya mengikuti kelas-kelas yang informatif macam ni dan mendapatkan naskah yang seperti ni. Sebab pada saya perlu pilih dengan pengetahuan asas yang betul. Dalam buku ni, saya kongsikan sedikit isi kandungan dia. Dia bagi tahu kat sini apa sebenarnya maksud mencerahkan kulit. Kenapa perlu cerahkan kulit? Formula mencerahkan kulit. Dan apa bahan-bahan yang mencerahkan kulit? Dan apa keperluan sunscreen untuk kulit cerah? Ada banyak topik yang baik, apa yang bahaya untuk kulit kita, apa yang sihat untuk kulit kita. Dan dia terangkan dengan cara yang santai. Tak ada perkataan yang susah-susah yang macam kita dapat dekat internet. Lambakan informasi juga jika tidak disusun juga boleh mengelirukan. Jadi saya cadangkan buku Formula Kulit Cerah ni. Dan kalau katakan anda nak cuba lihat sendiri bagaimana Puan Mary menerangkan, anda juga boleh tonton YouTube beliau. Saya akan kongsikan link salah satu contoh lah, supaya anda faham bagaimana cara beliau menerangkan keperluan, kepentingan untuk kita menjaga kulit muka. Dan pada saya, siapa yang patut mempunyai ataupun mencuba membaca buku ni, saya rasa semua orang patut, tak kira lelaki ataupun perempuan. Sebab kan menjaga kulit muka ni, muka adalah sebahagian dari tubuh kita. Kita akan jaga dari atas, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi ilmu pengetahuan ni sebenarnya adalah sesuatu yang asas lah. Dalam buku ni juga saya belajar tentang kalau ada sesetengah produk ataupun ada sesetengah bahan kimia yang kita tak boleh pakai ketika kita hamil. Saya juga belajar turutan penggunaan produk. Apa yang kita patut pakai dulu dan diikuti dengan yang mana satu. Turutan pengambilan produk pun ada akan memberi kesan kepada keberkesanan setiap produk yang kita ambil. Kulit muka kita kan tak sama. Jadi penting untuk faham perbezaan ini dan faham keperluan kulit kita sendiri. Sebab kalau dekat dalam iklan tu memang kita tak, kalau dekat dalam iklan tu memang bias.
Semua orang cakap produk dia baik, semua orang cakap produk dia bagus. Betul, memang betul pun apa yang diorang cakap. Cuma yang baik tu tak semestinya sesuai untuk kulit kita. Jadi penting untuk faham kenapa awak pilih produk tu, kenapa awak pilih sunscreen tu. Dan macam secara simpelnya, macam dekat sini saya faham tentang sunscreen sendiri. Okay, sunscreen terbahagi kepada dua, chemical sunscreen dan juga physical sunscreen. So apakah yang menyebabkan kita panggil sunscreen tu sunscreen jenis physical ataupun sunscreen jenis chemical? Ada bahan kimia di dalamnya yang kita boleh kenal pasti. Contohnya untuk physical sunscreen ada zinc oxide ataupun titanium dioxide. Kalau tak salah saya lah, jadi saya tulis Jadi dua elemen ni menunjukkan perbezaan yang mana satu physical, yang mana satu chemical. Dan penting untuk kita faham, untuk kita cuba juga nanti. Saya dah cuba physical sunscreen dan ia tak berapa sesuai untuk saya. Dan mungkin kita boleh cuba kepada chemical sunscreen. Kalau kita main ambil je produk ni dan produk ni tanpa kita faham bahan di dalamnya, mungkin sebenarnya dia adalah benda yang sama dan kita rasa putus asa disebabkan kita mencuba produk yang sama tapi dalam package yang berbeza. Rugi kat sini kalau kita tak faham dan kita main beli je dan kita main pakai dan ia tak berfungsi dengan baik. Tapi salah kita lah sebenarnya sebab kita tak ada ilmu tu lah. Melalui buku ini juga saya faham penting sebenarnya untuk tahu apakah sebenarnya definisi cerah dan apa yang membuatkan kulit tu nampak cerah. Sebenarnya dia bukan tentang memutihkan semata-mata. Tidak. Ia lebih kepada kesihatan kulit tu sendiri. Jadi saya harap perkongsian saya dalam cadangan buku ni membantu anda sedikit sebanyak untuk membuat keputusan dalam membeli buku yang dapat membantu anda menjimatkan wang lebih banyak lagi sebenarnya. So itu je. Selamat membaca.